Mungkin saya boleh kenalkan Karena saya Profesor Datuk Paduka Dr. Muhammad Rosli Saludin, Pengarah Institut Peradaban Melayu. Assalamualaikum Prof. Apa khabar? Waalaikumsalam. Siap, Prof? Siap. Alhamdulillah. Dan di sebelah kiri saya Puan Nazima Muhammad Yusof selaku Setiausaha Kolokium Intelektual Pemikiran Za'bah. Assalamualaikum Puan. Salam. Sihat Puan Sihat, Alhamdulillah. Baik, saya mulakan soalan dengan Prof adalah bercakap tentang membangkitkan semangat serta sumbangan Za'bah kepada generasi baru. Pada pandangan Prof ini sebenarnya sejauh mana kepentingan untuk kita membangkitkan segala sumbangan dan juga semangat ini? Baik, kalau kita lihat di situ kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nak membangkitkan semangat dan sumbangan, sebelum itu saya jawab pantun tadi. Anak Cina memasang pukat sampai ke Delhi. Hidup di dunia elok beradat, budi bahasa tak boleh dijual beli. Dan ini jugalah salah satu daripada pegangan peneliti Za'bah. Sebab Za'bah banyak meneroka pemikiran bangsanya, iaitu pemikiran Melayu dari segi peradaban, sopannya, ekonominya, falsafahnya, bahasanya. Dan Za'bah jugalah berfikir jauh setapak ke hadapan, iaitu orang yang didahulukan selangkah, ditinggikan seranting, dilebihkan sekuku, yang telah diberi beban amanah. Dan kerana Za'bah juga kita celik dari segi bahasa Melayu. Kerana Za'bah juga kita celik dari segi tulisan Jawi. Banyak pemikirannya yang diguna pakai hari ini. Sehingga hari ini. Contoh salah satu bukunya, Perangai Bergantung kepada Diri Sendiri. Dalam tu banyak mengupas tentang sikap-sikap orang Melayu yang perlu balik semula kepada adab budaya yang sebenar, yang tidak taksub sangat dan kena selari dengan Islam itu sendiri. Jadi generasi muda perlu belajar dengan yang ini yang sebenarnya. Seorang yang gigih dan seorang yang intelek, bijak, boleh melahirkan. Dan saya beranggapan bahawa Za'bah ini adalah salah satu daripada pemikir Melayu yang unggul, yang tidak ada tukar gantinya. Sebab ilmunya masih lagi berguna. Dan generasi muda harus mengupas dan mengguna pakai sehingga ke hari ini. Dan saya kira program ini satu program yang sangat menarik, Puan. Boleh Puan kongsikan. Ini bukan kali pertama penganjuran. Ini bukan kali pertama. Dah berapa kali penganjuran dan mungkin boleh kongsikan bagaimana tercetusnya idea untuk menganjurkan program ini? Sebenarnya kita di Institut Peradaban Melayu ni sebuah universiti pendidikan. Jadi kita lebih orang kata ada peranan dan tanggungjawab kepada masyarakat dan generasi-generasi hari ini dalam pendidikan. Jadi kita punya kolokium hari ini sebenarnya kita telah jalankan sejak orang kata 2005 lagi. Kita ada seminar Za'bah, kita ada syarahan Za'bah. Last one kita buat pada 2012, syarahan Perdana Za'bah oleh mantan Perdana Menteri kita Tuan Dr. Mahathir Mohamad. Dan cetusan idea ni kita berkongsi juga dengan ziarah karyawan yang diteraju oleh Raja Aminullah, Yasin Saleh, Nur Amin. Dalam perkongsian itu juga lah IPM sentiasa bersama dengan NGO dalam menganjurkan program-program membantu generasi masyarakat untuk pendidikan lah. Dan Prof, pasti dalam politik ini pastinya ada pelbagai pembentangan kertas kerja dan juga pembincangan yang menarik, Prof. Jadi saya tertarik sebenarnya, saya pergi kepada soalan yang lebih detail berkenaan dengan tadi pembentangan. Mungkin Prof boleh kongsikan juga sebenarnya apakah yang menyebabkan sekarang ini adab dan akhlak tidak lagi menjadi salah satu tema pendidikan di dalam rumah tangga. Kalau mungkin Prof kupas sudut pemikiran Za'bah sendiri. Kami yang sebenarnya di Institut Peradaban Melayu UPSI memang jelas ini adalah amanah yang patut kami jalankan. Bahawa kalau kita lihat adab, akhlak, itu adalah yang sebenarnya kami nak mendukung juga aspirasi kerajaan. Kita nak bantu juga kerajaan yang sebenarnya melalui penyelidikan dan pembentangan kertas kerja yang macam ini, dan kita akan bentangkan dan kita akan jadikan buku sebenarnya untuk jadi rujukan. Kalau kita lihat pembentang kertas kerja itu, ada yang berbahagia Datuk Dr. Awang Sarian, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Strategi memperkasakan sastra Melayu.
Kita jangan lihat sastra itu dari segi kulit, dari segi isinya. Ada jati diri, wajah bangsa di situ. Dan kalau kita lihat ada Encik Muhammad Naim Daipi daripada Singapura. Pembangunan bahasa Melayu di Singapura. Mana yang kita buat ni adalah konsep serantau. Sebab kita ada hubungan baik. Dan kemudian ada Prof. Dr. Anana Wang. Sumbangan besar Zakbar dalam persuratan Melayu. Satu-satunya tokoh yang banyak mengkaji tentang Zakbar. Profesor Madya Dr. Talib Samad. Zakbar sebagai pejuang tulisan Jawi yang saya cakap di penegak awal tadi. Dan pembangkit kesedaran Melayu. Dr. Bazrul Bahman, orang Melayu dari sudut pandangan Zakbar. Encik Muhammad Hir Ngadirun, pengarah Institut Terjemahan. Juga peranan institutnya dalam sastra Melayu. Dan kemudian Yang Amat Mulia Raja Aminullah dan saya sendiri yang membentang tentang pemikiran Melayu asal dalam karya Zakbar. Dan yang paling mustahak lagi yang sebenarnya ialah ucap utama yang disampaikan oleh Yang Amat Mulia Tengku Zain Al-Abidin Ibni Tuanku Mukris, anak yang kedua yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan, adalah salah seorang 10 pemikir ekonomi Asia yang terbaik, yang terkini, yang hadir, yang akan melontarkan pandangannya. Yang paling menarik, Baginda berkata dengan kami, dia akan jadikan bahawa Abdullah Munshi, yang seorang pemikir yang jauh ke hadapan sedikit daripada bangsanya, Zakbar sendiri, dan kemudian dia akan mendengarkan tentang perjuangan Yang Tuan Antah, Yang Tuan Muhammad, bagaimana mereka berjuang untuk anak bangsanya. Dan kami rasa bangga sebab istana mempunyai anak raja yang seperti ini, yang seiringan dengan denyut nadi rakyat dan juga denyut nadi kerajaan. Itu yang kami rasa seminar ini bukan calang-calang ya sebenarnya. Untuk selagi membantu kerajaan ini sebenarnya. Ya, betul. Kalau didengar dari apa yang dikongsi oleh Prof, dia berkata pengisiannya memang sangat hebat. Mungkin Prof boleh jelaskan juga berkaitan dengan apakah signifikan tema yang diambil pada kali ini. Kita tahu tema yang kita ketengahkan berhubung dengan pemikiran Zakbar itu sendiri. Kita melihat kepada untuk mengendengahkan tentang tulisan Jawinya, perkembangan sastra bahasanya, warisan yang pernah diperjuangkan oleh Zakbar, orang kata kemajuan-kemajuan yang telah difikirkan oleh Zakbar pada generasi hari ini. Itu banyak tertulis pada tulisan-tulisannya yang perlu diketengahkan kepada generasi muda hari inilah. Itu yang antara tema yang kita buat agar generasi yang hadir, antaranya di kalangan pelajar Institut Pengajian Tinggi, mendapat sebab kita nak orang kenali. Zaman hari ini bila kita tanya pelajar-pelajar, kenal ke siapa itu Zakbar, apa perjuangannya. Saya ingat di sejarah di sekolah pun kita tak belajar tentang perkara itu kan. Jadi sebagai institusi pendidikan, tema ni bersesuaian dengan generasi hari ini. Kita dengar tadi pun sebelum ni berkata tentang remaja, macam mana psikologinya, macam mana. Jadi kita berbalik kepada apa yang pernah orang kata sebagai peneliti yang ulung zaman kita, orang kata perlu tahulah perkara ini. Sebab kita banyak juga pengisian yang kita isi, bukan kata setakat kita dengar pembentangan, kita ada juga kita buat penulisan esei, pertandingan penulisan esei, kita buat juga pidato Zakbar, supaya pelajar-pelajar ni sedikit sebanyak membaca tentang Zakbar. Menyebabkan mereka akan lebih mengenali antara pengisian. Mungkin boleh wawarkan bila kata diadakan lokasi dan juga adakah dia dikenakan bayaran atau cuma kepada semua peserta? Dia program ni sebenarnya percuma. Kita adakan pada 27 sehingga 29 minggu depan. So sedikitlah kot saya ada sedikan antara-antaranya. Bolehlah hubungi kami di Institut Padang Melayu untuk menyertainya lah. Kita ada pertandingan menulis esei terbuka kepada sekolah rendah, sekolah menengah, IPT, termasuk juga pertandingan pidato. Kita ada pameran tentang karya Zakbar
Dan kita cuba mengumpulkan buku-buku Zakba yang ditulis oleh sarjana-sarjana dan golongan pensyarah lah. Jadi di situ maknanya orang kata 3 hari itu perkampungan tentang Zakba saja kita buat. Tepatnya di Kolej Ungku Umar. Ya, kita buat di Kolej Ungku Umar. Dan malam tu juga ada persembahan-persembahan sajak, puisi-puisi lama yang ada kaitan dengan Zakba, keroncong. Dan kita bawa kumpulan keroncong Putrajaya. Ini yang pro semua ni sebenarnya. Penyanyi-penyanyi dan semuanya adalah orang-orang yang ada nama yang kita lahirkan. Semuanya yang ada kaitan dengan semangat Zakba tu sendiri. Kata pemilihan lagu tu sendiri semuanya memang berkaitan dengan Zakba. Ya. Kalau mungkin Prof boleh rumuskan sebersingkas berkaitan dengan kepentingan perkara-perkara yang terus dilakukan untuk masyarakat. Baik, saya melihat begini. Saya lebih suka mengungkapkan dalam bentuk kata-kata hikmat. Patah galah bertongkatkan kaki, patah kaki bertongkatkan lutut, patah lutut bertongkatkan tangan, patah tangan bertongkatkan siku, patah siku bertongkatkan dagu, patah dagu bertongkatkan misai. Namun adat budaya, tokoh ilmuwan peradaban jangan kita lupakan. Kain plekat panjang 9, panjang serta kepalanya. Zakba ini yang sebenarnya ibarat intan. Kita menumpang sinar cahayanya. Pilih-pilih tempat menjadi. Pertama teluk, kedua pantai. Pilih-pilih tokoh terpuji. Pertama elok, kedua pandai. Dua-dua ciri itu ada pada Zakba. Kenapa kita tidak berbalik semula melihat wajah kita? Zakba pernah berkata bahawa kehebatan sesuatu bangsa itu kita lihat kepada anak mudanya. Dan inilah peranan IPM, Institut Peradaban Melayu UPSI dan kerajaan untuk membantu untuk mengkehadapankan generasi muda kita ini supaya melihat semula wajahnya sendiri. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas perkongsian hari ini daripada tetamu kita. Prof Datuk, saya nak patut juga. Senyum selalu, jangan sedih-sedih. Prof Datuk, terima kasih. Dahsyat tu. Terima kasih juga cakap kepada Puan Nazima. InsyaAllah. InsyaAllah kita pernah kita. Dia orang sosial di Banten lah. Nak patut juga. Dia tak main. Dia